Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada butiran 02-0000 Kesejahteraan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sebagai sebuah negara membangun dengan kejayaan dan pencapaian di pelbagai bidang yang dicapai oleh masyarakat, kita tidak boleh menafikan masih ada ramai masyarakat yang bergelut dengan kesusahan untuk membina keluarga dan kehidupan khasnya untuk membesarkan anak-anak. Kaum wanita adalah paling terkesan khasnya kumpulan suri rumah sepenuh masa yang bergantung semata-mata kepada suami atau pasangan mereka. Berdasarkan Bancaan Penduduk dan Perumahan 2020, difahamkan terdapat seramai 1 juta bilangan yang dikategorikan sebagai ibu tunggal. Tidak ada sesiapa yang ingin berpisah selepas berkahwin, tetapi usai masa lalu, kita sedia maklum, pada hari ini begitu ramai ibu tunggal yang terpaksa memikul tugas sebagai tulang belakang keluarga untuk menjaga anak-anak dan meneruskan kehidupan dikarenakan oleh bekas suami yang tidak bertanggungjawab atau dari tanggungjawab sebagai bapa. Secara umum, seorang wanita akan dipanggil sebagai ibu tunggal apabila mereka mempunyai anak-anak tanggungan yang masih kecil atau masih dalam alam persekolahan, apabila kehilangan suami dengan sebab kematian atau perpisahan secara sah. Secara khususnya kalau berpisah dengan sebab kematian dikenai sebagai balul, manakala perpisahan dengan sebab penceraian dikenai sebagai janda. Selain dari ibu tunggal, saya ingin membawa perhatian di Dewan Yang Mulia ini mengenai satu lagi kumpulan ibu yang walaupun secara undang-undang mereka masih dianggap berkahwin tetapi ditinggalkan suami tanpa kabar berita dari yang berbulan-bulan hinggalah kepada keadaan bertahun-tahun. Kumpulan ini saya istilahkan sebagai ibu tinggal. Ya, Datuk Pengerusi, ibu tinggal. Secara mudah, mereka adalah golongan isteri yang ditinggalkan suami tanpa berita dan mereka ditinggalkan bersama anak-anak yang masih kecil. Datuk Pengerusi, pada hari ini golongan ibu tinggal ini semakin meningkat dan ia di parlimen saya juga mendapat aduan daripada kumpulan ibu tinggal ini. Ibu tinggal menghadapi lebih banyak masalah berbanding dengan ibu tunggal kerana seringkali status mereka dianggap berkahwin atau mempunyai suami, sedangkan pada hakikatnya status mereka sama saja seperti ibu tunggal di mana mereka tinggal seorang untuk memikul tanggungjawab memelihara anak-anak. Ada pelbagai masalah yang dihadapi oleh ibu tinggal dan di sini saya berikan beberapa contoh yang pada kebiasaannya dihadapi oleh mereka. Datuk Pengerusi, apabila ibu tinggal ini membuat permohonan bantuan kerajaan, langkah pertama adalah mengisi borang permohonan. Umumnya, antara maklumat yang diminta adalah status perkahwinan. Oleh sebab mereka tidak bercerai atau berpisah secara sah, maka secara undang-undang mereka masih dianggap berkahwin kerana tiada surat atau sijil cerai dikeluarkan. Di atas faktor inilah, seringkali permohonan mereka boleh ditolak atas alasan masih bersuami jika permohonan tersebut mempunyai ketetapan menolak kepada yang masih bersuami. Satu contoh lagi ialah berkaitan mengenai sumbangan tunai ramah STR tamat. Jika berlaku kes suami menghilangkan diri dan STR didaftarkan atas nama suami pada masa dahulu, maka bayaran akan tetap dimasukkan ke dalam akaun suami dan isteri tidak dapat menuntut kerana status mereka masih dianggap berkahwin dan tiada sijil perceraian walaupun pada hakikatnya status mereka sama seperti ibu tunggal. Ini adalah sesuatu yang amat malang kepada seseorang isteri yang menjadi ibu tinggal. Saya amat bersimpati kepada kumpulan ibu tinggal ini yang menjadi mangsa keadaan dan tersempit di tengah-tengah. Saya ingin tahu, adakah kementerian mempunyai data mengenai bilangan ibu tinggal yang ada di negara ini dan apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membantu mereka yang terkesan dengan status mereka sebagai ibu tinggal. Justru saya cadangkan kepada kementerian supaya status ibu tinggal ini diberikan perhatian yang sama sebagaimana ibu tunggal dan tidak diabaikan.